Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Usah diikut rentak musuh. Dalam satu perlawanan di mana peraturan di mana letaknya tiang gol ditentukan oleh satu pihak yang akhirnya membawa kekalahan kepada pihak yang tiada kuasa, siapakah yang perlu dipersalahkan? Wajarkah kekalahan itu diletakkan di atas bahu kapten pihak yang kalah itu seorang diri? Demikian jika kita mahu membuat analogi kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri DAP Bilot Lee Chin Chen. Chin Chen menuding jari ke arah pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menuntut Presiden Keadilan untuk meletakkan jawatannya dan juga jawatan sebagai Ketua Pembangkang. Itulah yang disuarakan tanpa memberi cadangan siapa yang beliau inginkan untuk mengambil alih jawatan yang sukar itu. Kenyataan Chin Chen itu umpama menambah garam pada luka keadilan yang baru saja kalah semua calonnya di pilihan raya negeri Melaka. Justru tidak hairan jika pemimpin akar umbi keadilan berang. Jom Channel meneliti respons pemimpin-pemimpin keadilan dan tertarik dengan kenyataan Ketua Penerangan Keadilan Selangor, Halimi Abu Bakar dan Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim. Halimi berkata ahli komponen Pakatan Harapan tidak perlu melata dan tidak bertanggungjawab mengikut rentak musuh sehingga menggugat perpaduan dalam Pakatan Harapan. Keputusan pilihan raya negeri Melaka baru-baru ini sememangnya memberi tamparan hebat kepada Pakatan Harapan. Namun perlu diperingatkan setiap keputusan yang telah dibuat adalah berdasarkan konsensus bersama kesemua pimpinan dalam gabungan Pakatan Harapan dan bukannya keputusan individu. Jadi adalah sangat tidak wajar mana-mana pimpinan dalam komponen Pakatan Harapan untuk menuding jari kepada Ketua Pembangkang seorang diri seolah-olah segala keputusan dibuat atas kehendak beliau semata-mata. Jangan hanya menjulang nama Anwar Ibrahim ketika beroleh kemenangan tetapi dipijak apabila menghadapi kekalahan, tegasnya dalam satu kenyataan. Sebaliknya, kata Halimi, Pakatan Harapan perlu melakukan perubahan khususnya dalam strategi memenangi hati pengundi luar bandar dan anak muda serta bagaimana untuk menggalakkan pengundi luar pulang untuk mengundi. Menurut beliau, perkara-perkara tersebut merupakan antara faktor utama kekalahan pada pilihan raya negeri Melaka. Halimi menyifatkan kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri Bilot itu kebudak-budakan, tidak wajar, merugikan dan ianya hanya menampakkan kebodohan diri sendiri. Apatah lagi anda hanya akan menjadi suara kepada pihak musuh Pakatan Harapan. Peliharalah hubungan sesama parti komponen dalam PH dan jangan sampai anda dijadikan alat dan dipergunakan oleh musuh, tegasnya. Kata Halimi, Parti Keadilan Rakyat Negeri Selangor menyeru kepada semua pimpinan dan akar umbi Pakatan Harapan di peringkat negeri maupun pusat untuk terus merapatkan saf dan menumpukan seluruh tenaga serta perancangan gerak kerja untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Kekalahan di Melaka hendaklah diambil pelajarannya dan seterusnya dibuat kajian mendalam bagi mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah dikenal pasti, ujarnya. Dalam pada itu, pilihan raya negeri Melaka tidak boleh dianggap sebagai kembalinya rakyat kepada Barisan Nasional sebagaimana propaganda yang ditiupkan oleh media arus perdana. Menurut Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, pilihan raya negeri tersebut dirancang sedemikian rupa untuk menutup mulut pemimpin Pakatan Harapan yang biasanya mampu mengumpulkan puluhan ribu rakyat dalam ceramah-ceramah umum. Katanya prosedur operasi standard SOP berkempen terlalu keras dan mendenda berpuluh ribu ringgit para petugas kempen Pakatan Harapan sedangkan para petugas tersebut datang membantu dengan wang peribadi tidak sebagaimana petugas Barisan Nasional atau Perikatan Nasional. Hassan menegaskan tanpa ceramah dan kempen rumah ke rumah yang menjadi tradisi Pakatan Harapan menerangkan manifesto tiada apa yang boleh dilakukan dalam pilihan raya negeri kali ini. Bukan tidak pandai menari lalu lantai dikatakan tinggi
tinggi rendah. Pilihan raya negeri Melaka ini sesungguhnya suatu pilihan raya yang tidak bebas dan tidak adil. Barisan Nasional sekarang jadi kerajaan di peringkat pusat. Barisan Nasional menguasai radio dan televisyen kerajaan iaitu RTM. Barisan Nasional baik UMNO atau MCA atau MIC menguasai media akhbar arus perdana. Televisyen swasta juga dikuasai oleh pihak UMNO, kata Hassan di petik Suara Keadilan. Bagaimanapun menurut Hassan, Pakatan Harapan tidak ada media seperti yang dimiliki Barisan Nasional. Pakatan Harapan masuk pilihan raya dengan mulut tidak boleh bersuara dan tangan diikat ke belakang. Juga kaki dia belenggu dengan SOP yang ketat. Pemimpin UMNO dan Barisan Nasional banyak wang. Setakat RM1 juta, RM2 juta itu semacam duit petty cash sahaja. Apalah sangat kompaun RM1,000 atau RM2,000 atau RM10,000 denda atau kompaun melanggar SOP kempen kepada para pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi calon serta petugas pilihan raya Pakatan Harapan begitu bimbang dan takut jika kena kompaun. Bila melihat pilihan raya ini dibuat dengan sengaja dalam keadaan pandemik COVID-19 di mana rakyat masih bimbang akan keselamatan kesihatan mereka daripada jangkitan dan tidak pulang mengundi. Memang ini situasi yang dikehendaki oleh Barisan Nasional. Semakin kurang pengundi Melaka yang duduk di luar negeri pulang mengundi, semakin baik bagi mereka, katanya. Menurut beliau, jika kerajaan Barisan Nasional berterusan mahukan pilihan raya sebagaimana di Melaka, maka mereka sebenarnya telah memusnahkan demokrasi di Malaysia kerana tidak ada negara di dunia yang melaksanakan SOP kempen seketat Malaysia. Pilihan raya negeri yang penuh muslihat untuk kalahkan pembangkang khususnya Pakatan Harapan adalah bertentangan dengan prinsip asas demokrasi yang menjamin hak setiap pengundi melaksanakan hak mereka untuk mengundi tanpa sebarang ancaman termasuk ancaman COVID-19. Hak calon-calon yang bertanding untuk bebas berkempen dengan menemui rakyat atau pengundi secara langsung adalah asas kempen dalam demokrasi. Prinsip ini dinafikan di Melaka melalui SOP Kementerian Kesihatan Malaysia yang didekrikan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi apa yang Barisan Nasional boleh banggakan dengan menang melalui pilihan raya yang tidak bebas dan adil ini? Soalnya, kempen secara atas talian bercanggah dengan prinsip demokrasi, pilihan raya yang adil dan bebas. Justru Pakatan Harapan kalah, salah siapa? Anda nilailah sendiri.